Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu pertanyaan, Rafizi letak jawatankah ataupun tidak? Nah, saudara-saudara, tidak pasti kalau ada berita yang menyatakan Rafizi Ramli letak jawatan ataupun dipecat dan sebagainya. Tapi dalam satu perkongsian dikatakan Menteri Rafizi cuma bercuti, bukan letak jawatan. Kalau jawab Rafizi letak jawatan, mungkin relevan lah kalau Rafizi ini tidak bekerja kah, Rafizi ini tidak melakukan tugas dengan baik kah, sudah pasti layak untuk ditendang. Tapi kalau beliau tidak melakukan apa-apa kesalahan dan bekerja dengan baik, kenapa nak pecat dan kenapa nak tendangkan? Begitu juga kepada menteri-menteri yang lain. Tapi berbalik kepada soalan ini, Rafizi cuma bercuti bukan letak jawatan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sedang bercuti, kata seorang menteri kabinet, susulan kabar angin yang mendakwa timbalan Presiden PKR itu telah meletakkan jawatan dalam kerajaan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa mesyuarat kabinet hari ini bahawa Rafizi sedang cuti beberapa hari. Tiada peletakan jawatan berlaku dan kabar angin ini sama sekali tidak benar, kata menteri berkenaan kepada Malaysia Kini dengan syarat namanya tidak didedahkan. Keresahan mula timbul di kalangan pemimpin parti susulan keputusan pemilihan cabang yang menyaksikan beberapa sekutu rapat Rafizi tersingkir dalam isyarat laluan getir buatnya dalam mempertahankan jawatan nombor 2 PKR dalam pemilihan pimpinan pusat bulan depan. Mungkinkah setelah beberapa geng-geng Rafizi kalah pada pemilihan cabang PKR baru-baru ini membuatkan beliau relevan untuk dipecat? Nah, saya rasa jawapannya adalah tidak, kerana Anwar sendiri sahkan Rafizi sedang bercuti. Malaysia Kini sedang berusaha menghubungi Rafizi bagi mendapatkan respon. Sementara itu, Presiden PKR merangkap Perdana Menteri mengesahkan bahawa juru audit bebas telah dilantik untuk menyiasat aduan berkaitan ketidakteraturan dalam pemilihan parti. Ada aduan dibuat, kita ambil maklum, dan sekarang juru audit antarabangsa sedang menyemak aduan. Sekiranya ada asas. Pengerusi jawatan kuasa pemilihan PKR Dr. Zaliha Mustafa pula berkata, pengundian semula akan diadakan pada 1 Mei bagi 4 cabang Jempol, Selayang, Silam, dan Sempurna. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu komen yang saya nak ulas. Sekiranya kita imbas kembali pada pilihan raya umum ke-15, setelah tiada mana-mana gabungan yang dapat mencukupi majoriti untuk membentuk kerajaan, di mana gabungan paling banyak menang kerusi ahli parlimen adalah Pakatan Harapan. Akhirnya atas nasihat yang di Pertuan Agong, akhirnya terbentuklah kerajaan PHBN. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan apa yang sudah berlaku, dengan komen yang saya terima baru-baru ini daripada viewers ataupun subscriber dalam channel ini yang berkata, sebetulnya Parti Melayu PN menerima tawaran yang di Pertuan Agong agar orang-orang Melayu dapat bersatu kembali dengan memang majoriti pemerintah di negara ini supaya perpecahan tidak berlaku di kemudian hari. Sebagaimana kejatuhan kerajaan Melayu Melaka di zaman dahulu, tetapi kerana sikap ego pemimpin parti dengan bendera-benderanya masing-masing, maka inilah bermula punca-punca kehancuran umat Melayu. Maka fikir-fikirlah menurut komen ini. Saya berfikirlah kalau kerajaan hari ini dibentuk oleh parti-parti Melayu, kita dapat lihat mungkin PAS, Bersatu, mungkin juga UMNO. Tapi sekiranya kita fikir kembali pada pilihan raya umum ke-15 atas nasihat yang di Pertuan Agong,
Akhirnya kerajaan PHBN ditubuhkan, kerajaan perpaduan. Jadi kalau PAS dan Bersatu nak sangat jadi kerajaan ataupun mereka mahu jadi kerajaan, adakah mereka sanggup untuk menyokong Anwar Ibrahim masuk Pakatan Harapan sekiranya DAP keluar daripada PH? Nah, mungkinkah akan ada kerajaan pada masa akan datang? Mungkin PKR, UMNO, Bersatu dan PAS, empat parti ini, adakah boleh membentuk sebuah kerajaan? Saya pun tidak tahulah, belum ada kabar angin tentang perkara ini. Tapi mungkin kalau kita hanya nak mempersoalkan, nak buat cerita, nak tanya ataupun cadangan, lebih kepada cadangan, mungkin boleh juga parti PKR, UMNO, PAS dan Bersatu membentuk kerajaan. Nah, mungkin perkara itu tidak mustahil untuk berlaku. Tapi untuk masa terdekat ini, saya dapat lihat mungkin belum dapat lagi karena hubungan di antara UMNO dan PAS tidaklah terlalu baik. Hubungan di antara PAS dan kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan, tidaklah terlalu baik. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah episod demi episod cerita yang semakin panjang tentang skandal rasuah di Sabah, setelah sebelum ini pun kita pernah mendengar gesaan kepada Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah untuk letak jawatan. Akhirnya gesaan ini berterusan. Satu lagi kenyataan ataupun satu lagi gesaan, kali ini daripada Parti Warisan yang menasihatkan Ketua Menteri Adun JRS undur cara terhormat jika sayangkan Sabah. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor dan beberapa adun yang dikaitkan dalam skandal rasuah digesa meletakkan jawatan susulan penyerahan bukti baharu kepada SPRM. Adun Warisan Justin Wong berkata, pemimpin Gabungan Rakyat Sabah perlu memilih pengunduran yang terhormat jika mereka masih sayangkan Sabah. Nah, kalaulah mereka letak jawatan, sudah pasti gesaan terhadap Haji G untuk mengumumkan tarik pembubaran Dun Sabah, mengumumkan tarik PRN ke-17. Pasti netizen rakyat Sabah ingin mengetahui tarik penting tersebut. Nah, mereka yang terlibat pasti berasa takut dan bergegar sekarang. Saya rasa mereka tidak boleh tidur semalam, katanya dalam satu kenyataan, merujuk tindakan seorang pemberi maklumat yang menyerahkan sebuah telepon bimbit yang mengandungi mesej asal WhatsApp berkaitan kes itu, serta hampir 300 halaman bukti kepada SPRM. Bayangkan betapa teruknya kerajaan JRS semasa dalam soal rasuah, sehingga terdapat 300 muka surat dokumen jejak wang untuk membuktikan 9 orang YB di bawah pimpinan Ketua Menteri Haji Jinor terlibat dalam kegiatan rasuah. Adun Sri Tonjang itu turut mengimbas kembali kenyataan Haji G sebelum ini mengenai gaji wakil rakyat yang dikatakan tidak mencukupi. Adakah ini amalan kepimpinan Haji Jinor, di mana beliau selaku Ketua Menteri berkata secara terbuka, kalau harap wakil rakyat punya gaji, macam mana kita hidup, makan pun tidak cukup. Kenyataan bodoh ini daripada mulut Haji Jinor telah menular di seluruh Sabah. Saya percaya tiada orang Sabah yang tidak tahu tentang jenaka ini. Gaji YB tidak cukup makan, katanya. Susulan pendedahan skandal itu, Ketua Menteri memberi alasan, video-video terbabit mungkin berkaitan dengan sumbangan politik, dan menegaskan bahawa gaji semata-mata tidak mencukupi. Pengurus JRS itu menegaskan bahawa wakil rakyatnya tidak pernah meminta rasuah, namun mengakui bahawa adalah satu pembohongan jika dikatakan parti politik dan ahli politik tidak menerima dana politik daripada penderma. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda, saudara-saudara?